Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naif Azirin bin Muhammad Zahar, ID pelajar DE 98026. Jadi pada hari ini kami sekumpulan akan melakukan satu pembentangan mengenai seorang tokoh. Tokoh tersebut adalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Mungkin di kalangan kita tidak mengenal siapakah itu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Jadi tanpa melengahkan masa, ayuh kita teruskan dengan sesi pembentangan bagi tokoh tersebut. Jom. Zaim Zafran dari kumpulan 2 ingin membentangkan folio tokoh iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Pertama sekali, saya ingin membentangkan tentang latar belakang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Nama asal Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ialah Burhanuddin bin Muhammad Nur yang dilahirkan pada 29 Ogos 1911 di Cakap Tualang, Mukim Kota Baru, Taiping, Perak. Ayahnya bernama Haji Muhammad Nur bin Kasim dan ibunya dikenali sebagai Sharifah Zahra binti Habib Osman. Beliau dikatakan berketurunan Melayu Jati, 3 Minangkabau di sebelah ayahnya dan Arab adalah daripada ketara keturunan ibunya. Sebelum berhijrah ke tanah Melayu, ayahnya aktif berjuang menentang penjajah Belanda di Sumatera Barat. Sesudah sampai di tanah Melayu, ayahnya memulakan kehidupan sebagai perantau di kampung Cakap Tualang yang terletak di sebelah utara Perak. Setelah ibu bapanya memulakan sebuah kehidupan berkeluarga, pasangan tersebut telah memperoleh Dr. Burhanuddin sebagai anak sulung. Dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sahabatnya di kampung, beliau digelar Burhan atau Yub sahaja. Gelaran lain juga digunakan untuk membahasakan dirinya ialah Pak Doktor, Doktor Politik dan juga Doktor Agama, iaitu semasa beliau terlibat dalam kegiatan politik agama dan dalam masa yang sama mengamalkan ilmu perubatan homeopati. Sebelum Dr. Burhanuddin menerima pendidikan Melayu di Sungai Daerah Tanjung Malim pada tahun 1922, beliau menerima didikan dengan ilmu pengetahuan agama Islam oleh ayahnya yang menjadi guru agama di kampung setelah berhijrah ke situ. Seterusnya beliau berpindah pula ke sebuah sekolah Melayu di Berang Ulu di Bakap dan Kota Baru di Perak kerana mengikut ayahnya yang menjadi guru agama sehinggalah beliau tamat darjah 5. Menurut keterangan adiknya, dengan baik, abangnya itu seorang yang cerdik, terang hatinya, kuat bekerja dan rajin serta tekun melakukan suatu pekerjaan. Sebagai seorang yang terang hati dan rajin, beliau tentulah amat berminat dalam bidang-bidang keilmuan terutama hal agama, politik, falsafah dan perubatan serta kesihatan. Pada akhir tahun 1925, Dr. Burhanuddin bersama-sama adiknya Abdul Halim dibawa oleh ayah mereka ke kampung asal keluarganya di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Beliau bersama adiknya itu mempelajari ilmu agama Islam selama kira-kira 6 bulan di sebuah sekolah agama yang terletak di Sungai Jamu, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Selepas tempoh tersebut di situ, beliau menyambung pelajarannya di sebuah lagi sekolah pondok di Kampung Pisang Jitra, Kedah pada tahun 1927. Namun begitu, tempoh pengajiannya hanya setakat 1 bulan sahaja disebabkan desakan Dr. Burhanuddin yang mahu meneruskan pelajarannya di sekolah yang lebih moden dan sistematik iaitu di Madrasah Al-Mahsyur Al-Islamiyah yang terletak di Pulau Pinang. Di madrasah tersebut, Dr. Burhanuddin terpengaruh dengan pemikiran politik dan sifat-sifat kepribadian Syekh Abu Bakar Al-Rafi yang juga seorang murid madrasah. Di samping Haji Arsyad Al-Bawaih iaitu seorang ahli tata bahasa Arab dan pengikut kaum muda, serta seorang lagi Akhiran Yaakob iaitu penulis dan tokoh yang memperjuangkan nasib politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu pada masa silam. Selepas mendalami ilmu di pelbagai tempat termasuk di Madrasah Al-Mahsyur Al-Islamiyah, Dr. Burhanuddin berangkat ke Universiti Islam Al-Ligah India pada awal tahun 1934 bagi mendalami ilmu-ilmu persuratan dalam bidang sastra dan falsafah. Selepas Dr. Burhanuddin kembali ke tanah air dan kampung masa beliau menjadi guru bahasa Arab di Sekolah Arab Al-Junid, Singapura. Kemudian Dr. Burhanuddin memperluaskan lagi cabang ilmu lain dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam perubatan homeopati daripada Profesor Dr. Dajjal yang itu berada di Singapura bagi mempraktiskan ilmu perubatan tersebut. Seterusnya beliau mendalami lagi ilmu tersebut di Kolej Perubatan Ismailiyah yang berpusat di Hyderabad, India bagi mendapat sertifikat profesional dalam peringkat ijazah. Yang kelayakan ini, beliau ingin membuka sebuah klinik homeopati di Johor Bahru pada tahun 1937 dan sebuah lagi klinik homeopati di Jalan Picitan, Singapura. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Nur Akmal bin Tajuddin, ID pelajar DE 97677. Kontroversi yang telah dilakukan oleh Dr. Burhanuddin. Terdapat 3 kontroversi yang saya jumpa yang dilakukan oleh Dr. Burhanuddin. Peristiwa yang pertama, pada tahun 1936, Dr. Burhanuddin telah mengembara ke Palestin dan Turki dan ketika berada di Palestin, beliau telah ditahan selama beberapa hari oleh pihak British ekoran terlibat dalam bantahan terhadap perjanjian Balfour.
Peristiwa yang kedua, pada tahun 1937, selang setahun selepas ditahan oleh pihak British, Dr. Burhanuddin muncul dengan telah menerbitkan sebuah majalah Taman Bahagia yang mengutarakan nasib orang Palestin yang ditindas oleh tindakan British yang membentuk negara Israel. 1 jam selepas majalah ini diterbitkan, beliau telah ditahan oleh British namun berjaya diikat jamin oleh seorang keluarga Al-Sagov dengan bayaran sebanyak RM1000. Beliau melalui perbicaraan, Dr. Burhanuddin telah didapati bersalah oleh Mahkamah Singapura dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Pemenjaraan ini menunjukkan pengaruh besar penulisan dan penerbitan yang diusahakan oleh Dr. Burhanuddin dalam menyuburkan semangat kemerdekaan dan anti-British dalam kalangan masyarakat tanah air. Okey, beralih ke peristiwa yang terakhir. Pada tahun 1950, setelah sekian lama tidak melakukan kontroversi, akhirnya berlaku peristiwa Natra iaitu Mario Hertog di Singapura. Dalam isu ini, keputusan Mahkamah Tinggi Singapura yang menolak kesahihan perkahwinan Natra dengan Mansur Adabi dan seterusnya memerintahkan Natra dikembalikan kepada keluarga asalnya, telah mencetuskan bantahan besar-besaran masyarakat Islam. Dr. Burhanuddin telah memainkan peranan yang besar khususnya melalui jawatan kuasa tindakan perkara Natra yang telah mobilisasi puluhan ribu orang Islam untuk mendemonstrasi membantah keputusan tersebut. British menganggap bantahan ini sebagai suatu tindakan yang menggugat kestabilan politik mereka dan akibatnya Dr. Burhanuddin bersama pemimpin PKMM lain telah ditahan di bawah Undang-Undang Darurat Singapura. Assalamualaikum, saya Aziman akan membentangkan sumbangan Dr. Burhanuddin Al-Ilmi. Antaranya ialah pengajaran pendidikan Islam. Dr. Burhanuddin adalah seorang guru agama sabila dalam tempoh yang singkat selepas pulang dari India. Untuk mempromosikan pendidikan anak-anak Melayu, beliau amat prihatin dengan pendidikan Islam dan menggesa kerajaan untuk memodernisasi sekolah agama dengan meningkatkan sekolah agama dan sekolah-sekolah Melayu serta sekolah berasaskan bahasa Inggeris. Beliau telah menjadikan agama dan pendidikan masyarakat Melayu mula mendapati perhatian pemerintah ketika itu. Ketika beliau memegang pimpinan parti politik dan anggota parlimen, beliau terus membawa gagasannya ke dalam perjuangan Islam dan pendidikan negara. Seterusnya, pendidikan homeopati. Beliau adalah pengasas dalam pendidikan homeopati di Malaysia apabila rekod sejarah menunjukkan bahawa beliau telah mulai mengajar 12 orang murid pertama pada tahun 1953 atau 1954. Beliau telah pun membuat perancangan dengan menyediakan nota-nota sebelum memulakan pengajaran seperti falsafah perubatan homeopati. Dr. Burhanuddin juga turut menyenaraikan buku-buku teks yang wajib dipelajari untuk melengkapkan khatam seseorang itu belajar homeopati. Dalam hal ini, beliau telah menetapkan buku-buku tersebut. Antaranya ialah The Organon of Medicine, Materia, Philosophy, The Chronic Diseases, Mukaddimah dan termasuk juga kitab Hadis Arba'in. Seterusnya adalah karya ilmu. Ahli-ahli dalam ilmu-ilmu tertentu kerap kali menghasilkan karya ilmu. Termasuk Dr. Burhanuddin juga telah menghasilkan tidak kurang daripada 3 buah buku homeopati seperti Falsafah Perubatan Homeopati, Materi Medica dan Biochemistry. Dalam politik, di mana beliau merupakan seorang pemimpin, beliau sempat menulis beberapa makalah seperti Perjuangan Kita pada tahun 1946, Falsafah Kebangsaan Melayu pada tahun 1947, Agama dan Politik pada tahun 1954 dan Ideologi Politik Islam pada tahun 1957. Akhir sekali, beliau adalah penggerak Persatuan Homeopati. Beliau merupakan penggerak kepada tertubuhnya sebuah persatuan homeopati yang pertama di Malaysia yang dikenali dengan nama Persatuan Homeopati Malaya atau dalam bahasa Inggerisnya Homeopathic Society of Malaya. Presiden pertamanya ialah Prof. Dr. Burhanuddin sendiri. Dengan tertubuhnya persatuan itu juga, beliau mengesyorkan supaya pusat-pusat rawatan homeopati ditubuhkan, di mana pusat-pusat itu juga boleh menjadi tempat latihan kepada pelajar-pelajar homeopati. Sebagai ahli Parlimen besar 1959 hingga 1964,
Beliau juga banyak menyuarakan isu-isu di dalam parlimen. Ini termasuk membawa isu homeopati ke dalam parlimen semasa beliau menjadi ahli parlimen. Suaranya yang lantang membolehkan aktiviti mengembangkan ilmu perubatan homeopati berjalan secara lancar. Okey, itu saja sedikit sebanyak sumbangan Dr. Burhanuddin yang dapat saya terangkan. Mengakhiri pembentangan kami, saya mewakili rakan-rakan sekumpulan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sir Wan atas tunjuk ajar selama ini. Terima kasih juga kerana mendengar dan menonton pembentangan kami. Itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.